Bila sebut pasal negara jiran, Indonesia dan Malaysia ini dah macam adik-beradik, berasal dari serumpun yang sama. Selalu dibanding-bandingkan, tetapi kedua-dua ada jalan cerita masing-masing. Bukan setakat dalam sukan bola sepak atau budaya je tahu, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Tahu tak Malaysia sebenarnya dah berani sasarkan untuk jadi negara maju menjelang tahun 2025. Manakala Indonesia pula baru menyasarkan pada tahun 2045 melalui visi Indonesia Emas. Kenapa jurang sasaran ini jauh sangat? Betul ke Malaysia jauh lebih ke depan sekarang? Dan apakah faktor utama yang buatkan Malaysia memecut lebih laju? Jom kita rungkai sama-sama. Kalau bercakap tentang status negara maju, garis masa Malaysia dan Indonesia memang jauh beza. Malaysia dah berani letak sasaran tahun 2025. Nampak macam cita-cita tinggi, tapi sebenarnya agak realistik sebab kita dah penuhi beberapa indikator penting. Pertumbuhan ekonomi Malaysia stabil sekitar 4.5% sehingga 5.5% setahun. Populasi kita cuma sekitar 34 juta orang je, dan KDNK atau GDP per kapita kita sudah pun menghampiri standard negara berpendapatan tinggi mengikut Bank Dunia. Saya skala Malaysia yang kecil ini memudahkan kita merapatkan jurang untuk jadi negara maju. Sementara itu, Indonesia pula meletakkan sasaran jangka panjang menerusi versi Indonesia Emas pada tahun 2045. Tapi, perjalanan ke arah itu penuh cabaran. Dengan populasi lebih 280 million orang yang tersebar di ribuan pulau, Indonesia berdepan masalah agihan ekonomi yang jauh lebih rumit. Ada kawasan yang dah maju macam Pulau Jawa, tapi banyak lagi daerah lain yang masih ketinggalan. Sebab itulah perbandingan Malaysia dan Indonesia ini ibarat pelari pecut melawan pelari maraton. Malaysia boleh memecut laju sebab trek kita pendek dan tak terlalu kompleks. Indonesia pula kena berlari dalam trek yang panjang, berbukit dan berliku. Tapi jangan salah faham, ini tak bermakna Indonesia kalah. Dengan trek maraton ini, Indonesia berpeluang membina asas ekonomi yang jauh lebih kukuh untuk hasil yang lebih luar biasa nanti. Salah satu petunjuk paling mudah nak ukur tahap kemajuan ekonomi adalah melalui KDNK per kapita atau purata pendapatan bagi setiap orang. Di sinilah kita nampak jelas kenapa Malaysia lebih maju buat masa sekarang. Pada tahun 2024, pendapatan per kapita Malaysia mencecah sekitar 11,868 USD dan dianjurkan meningkat kepada 11,921 USD pada tahun 2025. Angka ini dah masuk dalam kategori negara berpendapatan tinggi mengikut standard Bank Dunia. Bandingkan dengan Indonesia yang bagi tahun 2024 hingga 2025 cuma berada dalam lingkungan 5,150 USD hingga 5,520 USD per kapita. Maksudnya apa? Secara purata, rakyat Malaysia mempunyai kuasa membeli 2 kali ganda berbanding rakyat Indonesia. Kalau orang Malaysia mampu beli 2 barang, orang Indonesia cuma mampu beli 1 barang pada nilai yang sama. Impak daripada pendapatan tinggi ini amat dirasai dalam kualiti hidup. Malaysia lebih mudah nak bina perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, pendidikan yang mampu milik dan kemudahan awam yang moden. Standard gaji minimum pun lebih tinggi. Jadi, walaupun saiz keseluruhan ekonomi Malaysia lebih kecil daripada Indonesia, rakyatnya secara purata kesihatan lebih makmur. Kuncinya adalah pada jumlah populasi. Ekonomi Malaysia cuma perlu dibahagikan kepada 34 juta orang, manakala pertumbuhan ekonomi Indonesia yang besar terpaksa dibahagikan kepada 280 juta orang. Sebab itu kenaikan per kapita Indonesia terasa agak perlahan. Kalau kita selami dengan lebih dalam, ada 4 faktor utama kenapa Malaysia boleh lebih maju sekarang. Okey, yang pertama, skala wilayah dan populasi Malaysia ada 34 juta penduduk dengan keluasan tanah yang relatifnya kecil. Jadi, pembinaan infrastruktur macam lebuh raya, kereta api, elektrik dan internet boleh dibuat dengan lebih cepat dan menyeluruh. Dibandingkan dengan Indonesia yang ada 17,000 pulau, cabaran logistik dan kosnya berkali-kali ganda lebih tinggi. Yang kedua adalah struktur ekonomi moden sejak dulu lagi. Malaysia dah bangunkan sektor elektronik otomotif, pelancongan perubatan dan perkhidmatan kewangan. Kita tak bergantung pada ekspor bahan mentah semata-mata. Indonesia pula sehingga kini masih banyak bergantung kepada komoditi utama seperti arang batu, minyak sawit atau nikel yang nilai tambahnya lebih rendah. Yang ketiga adalah
konsistensi dasar pembangunan sejak tahun 1980-an. Malaysia dah perkenalkan dasar pandang ke timur, kerjasama rapat dengan Jepun dan China, menyebabkan pelabur asing atau FDI masuk mencurah-curah ke sektor pembuatan. Indonesia pula agak ketinggalan waktu itu disebabkan krisis kewangan 1998 dan kemudiannya terpaksa fokus kepada konsolidasi demokrasi. Peralihan politik ini penting, tapi ada kalanya buatkan hala tuju dasar ekonomi jadi kurang stabil. Okey, yang terakhir adalah pendapatan per kapita yang terasa terus dipoket disebabkan populasi kecil. Hasil pertumbuhan ekonomi Malaysia boleh dirasai terus oleh rakyatnya melalui gaji yang lebih tinggi dan kemudahan awam yang sekata. Di Indonesia, impak pertumbuhan yang laju itu kadangkala hilang atau kurang dirasai sebab terpaksa diagihkan kepada ratusan juta orang. Tapi, cerita ini mungkin berbeza untuk masa hadapan. Betul, Malaysia maju hari ini, tapi Indonesia ada pentas yang jauh lebih besar untuk jangka masa panjang. Kuncinya ada pada skala pasaran domestik. Dengan 280 juta penduduk, Indonesia ada bonus demografi yang boleh jadi kekuatan luar biasa. Pasaran yang besar bermaksud permintaan domestik yang tinggi, tarikan pelaburan asing yang kuat, dan potensi pertumbuhan industri lokal yang luas. Malaysia pula walaupun cepat capai status negara maju, kita tetap akan hadapi had pasaran disebabkan populasi yang kecil. Sekarang pun, Indonesia tengah rancak bina asas masa depan. Ada projek infrastruktur besar-besaran, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai pusat ekonomi baru, dan hiliran seperti nikel untuk bateri kenderaan elektrik EV. Kalau dasar ini konsisten, Indonesia boleh jadi pusat pembuatan dan pasaran paling strategik di Asia. Cabaran memang ada, macam isu rasuah, birokrasi dan jurang pampasan antara wilayah. Tapi sejarah membuktikan, negara dengan populasi besar yang berjaya buat reformasi biasanya akan bertukar menjadi kuasa besar dunia. Contohnya macam China dan India. Indonesia ada peluang untuk berada di landasan yang sama. Kesimpulannya, hari ini memang fakta Malaysia adalah sebuah negara yang lebih maju dan makmur dari segi purata pendapatan serta infrastruktur. Tapi Indonesia memegang kad potensi masa depan yang sangat besar. Persoalannya sekarang, mampukah Indonesia kekal konsisten membina dan menjaga kestabilan politiknya sehingga tahun 2045? Apa pendapat korang? Adakah Indonesia akan berjaya memotong Malaysia nanti? Atau jurang ini akan kekal selamanya? Cuba komen dekat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe VTV untuk lebih banyak analisis menarik. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye!